Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin azim. Asa rabbi an yahdiyani sawa'is sabil. I'lamu ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwal azim. Inni tawakkaltu 'alal azizir rahim wa inni tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Innamallahu ilahun wahid la ilaha illahu. Insyaallah di pada malam ni kita baru habis menjalani ibadah puasa. Kita berada di malam penghabisan Syawal, besok 30 Syawal. Kita cuba tengok daripada Al-Quran, yang Quran ni sentiasa suruh kita semak hubungan kita dengan Khalik, dengan Tuhannya. Kita tengok bagaimana Allah Tuhan kita yang baik, Dia tidak lekas menghukum. Namun dalam ayat Quran ni setidak-tidaknya kita mengkaji, kita membaca, kita menafsir berapa potong Al-Quran yang kan macam saya kata bulan sebelum tu, kalau kita tanya, tepuk dada tanya di kita sendiri, sampai setakat kita mengaji ni, berapa banyaklah ayat yang telah kita faham, yang telah kita tafsirkan. Tak apa juga, mai juga ada yang tak mai langsung, tak tahu langsung tak terjemahan Quran tu. Hatta Fatihah yang dia baca tu pun dia tak tahu apa dia, terjemahan dia macam mana. Jadi pada malam ni kita cuba semak secara ringkas, secara sekadar boleh difahami beberapa ayat Quran. Kita ambil daripada surah Ghafir, mulai daripada ayat 56 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa, yang selalu berkeadaan membantah dengan ayat Allah tanpa satu hujah yang kukuh, tanpa ada pertolongan daripada sesiapa, daripada ilmu pengetahuan, daripada kitab-kitab, daripada hujah-hujah yang datang kepada mereka. Tanpa hujah, tanpa kekuatan. Banyak manusia yang suka membantah dia dengan Allah. Sebab itu tak heran kalau kita pernah baca ayat dulu yang Nabi pernah kata, yang Quran turun kat dia, yang dia kata wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia ini paling banyak bantah. Kita selalu bantah dengan Allah, bantah dengan ayat. Kita rasa kita hebat, kita bantah dia. Perbantahan. Kadang-kadang dalam perkara yang kecil yang Allah suruh buat pun kita tak buat.
Contohnya selawat dengan Nabi tu. Allah Ta'ala tiap hari Jumaat besoknya masjid satu dunia duk baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah nak tunjuk contoh bahawa dia sendiri dan malaikat selawat dengan Nabi. Kemudian diserunya orang beriman selawat. Cuba tanya balik, kita bantah ke tak bantah dalam soal selawat dengan Nabi? Dia paling mudah atau kita baca paling mudah tu? Bab selawat ni paling mudah. Kita tanya balik, kita bantah ke tak bantah? Hari-hari sepatutnya selawat sebab Allah Ta'ala kata ayat tu, Allah dan malaikat senantiasa, mana selalu masa selawat ke Rasulullah. Diseru kita selawat. Tentu pun nampak dah bantah. Itu paling mudah. Kita ambil bantah yang paling mudah. Bantah dengan ayat. Dia ambil ayat Surah Al-Azhar ayat 56. Selawat. Tentu membantah. Kemudian kita bantah lagi dalam soal solat misalnya. Ramai yang bantah solat. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita cari jalan selamatkan daripada api neraka, selamatkan daripada siksa Allah. Cari jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Kemudian dia main ayat yang kata orang yang berjaya, yang merdeka ni adalah orang yang bebas daripada api neraka, yang dirinya, badannya tak disentuh, tak dijilat oleh api neraka, dia masuk syurga. Pun kita tak buat, kita bantah. Tuan, saya di Perak 30 hari bulan, 31 hari bulan, 30 saya ada di Tanjung Daun. Malam tu kesannya saya balik, malam merdeka saya balik, tak macam nak terlintas hati tak mau balik ke ni. Balik ke Urat, balik ke Ian. Sampai pekan Sungai Limau tu, kita diingat kot pasar malam. Queue panjang sangat, mungkin pasar malam lah kot. Rupanya bukan, rupanya mereka sebahagian manusia penduduk kita ni duk buat pembarisan raktai untuk hari kebangsaan. Siap dengan pertunjukan ulang lagi. Lepas tak, itu tak apa, kita biarkan tu pun kat 15 minit punya queue. Udahlah kita malam nak balik tu, nak balik topor, nak balik topor, jom. Sampai pula masuk pakai hitam pula tentu queue, tentu tahu dah memang mana ada pasar malam situ. Memang tahu dah. Sekali lagi ada buat pembarisan juga dengan ceramah untuk hari kebangsaan. Bukan kita marah, tolong faham. Ada setengah mereka kata Ustaz Main dia suka macam dah. Pasal kita fikir balik, kita dah buat persiapan untuk menyambut hari kemerdekaan negara, tapi adakah kita buat persiapan untuk menyambut hari yang bernama mati? Adakah kita buat persiapan untuk menyambut dalam keadaan kita nak tentang dalam kubur berjaya? Kita buat persiapan lagi dengan soalan 7 soalan, bukan banyak. Berjaya tak soalan dalam kubur tu? Kita sibuk dah buat persiapan yang begitu hebat, yang begitu besar apa semua tentang sambut hari kemerdekaan. Adakah kita buat persiapan untuk menyambut hari di akhirat besok, hari macam mana meniti as-sirat, hari macam mana berjayakah meniti, sama ada nak terjun ke neraka atau nak masuk ke syurga? Adakah kita nak fikir buat persiapan macam ni? Contoh dia soalan dalam kubur tu, jangankan kata orang biasa, golongan macam saya sama kawan-kawan saya duk mengajar pun, kami semua pun takut, kami semua pun tak tahu gila jatuh, tak tahu. Tahu mana nak sangkut tak tahu. Tak yang soalan pertama, marrabuka mungkin lepas sebab semayang. Wa man nabiyuka mungkin lepas sebab kita selawat Nabi. Dia mai wa ma imamuka tang Quran saja, tang tu selamat. Tuan-tuan, macam-macam lagi persiapan. Adakah kita buat macam ni? Mana selalu kita membantah dengan Allah, bantah dengan ayat Allah sentiasa kita.
Macam nonton. Pembantahan tu kata Allah bighairi sultanin, tanpa ada sesuatu kekuatan, satu penolong, pembantu yang boleh membantu yang atahum, yang datang kepada mereka. Hujah apa yang kita nak hujah dengan Allah yang kita bantah? In fi sudurihim illa kibr. Tiada lain, kata Tuhan, apa yang ada dalam dada mereka hanyalah sifat sombong. Yang ada pada kita yang bantah hanya ada sombongnya. Tuan-tuan, yang ada pada kita, kata Tuhan, itu saja yang ada pada mereka, illa kibr. Hanya ada sifat kibir, sifat sombong. Ma hum bibalighih, yang sifat sombong itu sendiri pun tidak akan mencapai darjat mereka, tidak akan meninggikan mereka. Yang mereka tidak patut duduk di situ. Allah saja yang bernama Al-Mutakabbir. Allah saja yang boleh berlakon sombong. Kita tak boleh tu. Dan kata mereka tak boleh sampainya mahum bibalighi, mereka tak boleh capai mereka. Mereka tak boleh mencapai ketinggian yang sama tinggi dengan Allah. Mereka tak boleh capai, kalau mereka sombong tak sama tinggi dengan gunung, tak boleh sampai. Mereka sombong tak boleh masuk ke perut bumi, tak boleh mendaki ke pintu langit, tak boleh. Tapi yang ada sombong, ada orang yang sampai tak boleh tegur ajar, ada orang yang ada sombong saja. Fasta'id billah, maka dengan keadaan itu berlindunglah kamu dengan Allah daripada sifat sombong tadi. Jangan. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya Allah, dia yang amat mendengar perkataanmu, mendengar bisikanmu, mendengar ceramahmu, mendengar kuliahmu, mendengar kata-katamu, mendengar apa saja pidatomu dan sebagainya. Allah Maha mendengar. Al-Basir, lagi amat melihat segala perbuatan. Kita nampak tak benda tu yang Allah dengar dan Allah kita tak boleh lari daripada pandangan mata Allah. Dia yang ada sekarang di dunia, yang ada ayat di macam-macam ni ayat ni jarang kita tafsirkan, dia capati tengok. Kita selalu membantah dengan Allah. Bantah ya. Bantah tak mana tentang tengok. Hari Jumaat besok, Tuhan kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, itu jelas pada surah Jumaat. Apabila kamu dengar saja suara menyeru kamu ke Jumaat tu, bersegera. Bersegera tak lambat. Nak tanya tu bersegera tuan. Kalau pejabat kerajaan 12.30 boleh keluar dah. Kalau kilang pun paling tidak 12.45 boleh keluar dah. Dia main ke apa? Masuk waktu Jumaat ke apa? Dia main ke apa? Sedang orang kata bersegera, bantah kamu. Tentu menampak dalam. Nabi ajak dalam hadisnya 3 kali berdatang solat mesti awal. Nabi tak abaklah awal tu seawal mana, setidak-tidaknya 15 minit ke 20 minit untuk menunggu waktu. Kita main subuh misalnya 5.55 masuk waktu, kita main waktu kena, kita main 6 minit, patut 6 suku 6.20 duduk. Tentu dengan Allah kita bantah, dengan Nabi kita bantah. Tapi kalau pencin masuk, kalau boleh nak ambil awal. Kadang-kadang kita lupa. Kita pernah duduk dekat Maybank dulu, ada pakcik, makcik, mai suasua apa-apa terpaksa kerani bank kata apa? Lah ni tak ni kerja. Bodoh lagi ke? Bila esok? Oh, makcik ingat hari ni, nampak? Kalau nak ambil pencen tu dia. Bank buka pukul 9, 8.30 tunggu. Pasal apa masuk waktu tak mahu? 7.25. Berapa kita mahu? Ngeri. Zuhur pukul berapa? Asar pukul berapa? Bantah, selalu bantah. Memang bantah. Dosa tak pakai tahu. Ya Allah.
bantang manusia. Hari perbahasaan, hari kebangsaan kena berimpun pukul 8, pukul 7 ni kan? Tak semayang subuh jemaah bagi tu. Dan nyawa tak main, tak dan rumah tak dan. Balik pukul 6 lebih tak nak siap nak apa tak dan. Tu kalau halal tu. Bila kita cakap marah, tapi cuba saja renung saja, duduk renung tu macam mana nak duduk, nak menjawab depan Allah besok, depan Nabi besok je. Tak boleh. Kita buang sedikit masa untuk Allah, buang sedikit masa untuk Rasulullah. Kita tengok buat perbandingan antara kita dengan dunia kita, mana lebih banyak. Kemudian banding dunia dengan akhirat kita, mana lebih banyak. Sedangkan ajal maut sentiasa mengintai kita di segenap sudut. Dan dirahmati Allah. Kadang-kadang kita tengok kita dengan agama kita di tempat ini. Tuan-tuan, saya nak buat 4 perbandingan pada malam ini. Sajalah kita ambil perbandingan. Tuan-tuan cuba tengok Jepun, negara Jepun saja kita buka minda, dia siapa nak main. Kalau masa Raja Hirohito, masa tu Perdana Menteri dia Takeo Tanaka, cerita dengan dunia luar bahawa kami cukup bangga, dia kata, apabila penduduk di serata dunia menggunakan kenderaan kami berbaris di jalan raya. Sama ada kenderaannya yang diberi nama Honda, sama ada kenderaan yang diberi nama Nissan, sama ada kenderaan yang bernama Toyota, sama ada kenderaan yang bernama Mitsubishi. Mereka bangga. Tapi tidakkah kalau kita tengok dalam Islam, berbanggakah kita kalau umat Islam sebelum masuk waktu pakar-pakar itu setiap orang tak masuk di berbaring di waktu kosong, kemudian di sana kita berselawat dengan Nabi, alunan selawat, alunan zikir, dan bergema berbaring sorok semua. Keluarga berbangga, kereta mereka berbaris di raya, kita berbangga dengan umat Islam yang sentiasa berbaris. Besok hari Jumaat di sana, dia berbaris semua ramai-ramai masuk ke masjid. Kita tengok lagi bahawa Jepun berbangga, rumah-rumah kita dihiasi dengan barang mereka. Sama daripada Matsushita, Panasonic, Fuji dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau rumah kita dihiasi dengan ayat Al-Quran, dihiasi dengan kitab-kitab agama dan sebagainya. Indahkah indahnya macam. Yang ketiga, tengok kalau Perdana Menteri Lee Kuan Yew, masa dia merintah Singapura, dia cukup bangga. Sekiranya rakyat di negeri dia, di negara dia tidak membuang kotak-kotak rokok, puntung-puntung rokok, tak membuang chewing-gum, tak membuang pembangun gula-gula di serata jalan dan sebagainya. Kebersihan yang nampaknya alangkah indahnya kalau sekiranya dalam Islam lelaki tidak membuang pandangannya kepada wanita yang ajnabi, dan wanita-wanita juga tidak membuang pandangannya kepada laki-laki ajnabi yang memelihara pandangan, tidak membuang begitu dan sebagainya. Indahnya kalau Singapura tak dibuang pada kita di Malaysia. Indahnya kalau sekiranya anak-anak Melayu kita tidak membuang anak di masyarakat tempat. Dia kadang buang anak dalam tong sampah, buang anak dalam tandas awam, buang anak dalam dibungkus saja. Ada yang buang ambil plastik kantong di surau masjid. Alangkah indahnya kalau macam itu. Contoh di Gaza berapa kecil, tapi orang tak fikir. Yang keempat, dia tengok kalaulah Margaret Thatcher, masa pemerintah di Britain dan Menteri Britain, ketika itu setiap negara dia rendah. Mereka bangga anak-anak muda mereka setahun sekali menari beramai-ramai. Tak kira campur bebas lagi menari di Taufakar Square. Di sana lapangan Taufakar
Alangkah indahnya keadaan Islam. Kita bukanlah suruh menari di surau, kita bukanlah suruh menari di masjid, tapi alangkah indah kita datang macam kata tadi, alunan suara Al-Quran, alunan zikir kepada cantik. Cantiklah. My awal sebelum masuk waktu kita dengan bergema Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Cantiklah. Bergema. Selawat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Indah. Bergema. Kita bukan sunnah ni, tapi kita suruh bergema dengan amal zikir selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok pula di dulu masa Karl Lenin dan Stalin, mereka bangga jika semua duduk di bawah kuasa komunis. Alangkah indahnya kepada Islam. Semua umat duduk di bawah kuasaan Allah Subhanahu wa taala dan duduk di bawah peraturan Al-Quran. Cantiklah cantik. Ia benar kita tak berfikir langsung sejauh itu. Tak berfikir sejauh itu. Itu jangan kita. Tuan-tuan. Ya. Indah. Jadi selalu Al-Quran yang saya bantah dengan Allah. Bantah. Hamai satu ayat bantah. Dan tadi ini rahmat Allah. Dan perbantahan itu kita tak ada ujung pun. Baik sama ayat. La khalqus samawati wal ardh. Demi bila kami menciptakan langit dan bumi ini akbar min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakin aktsara nasi la ya'lamun, akan tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Yang kamu cuba nak bantah dengan aku, cuba kamu tengok langit dan bumi yang kami buat lagi besar daripada buat manusia tahu. Susunan langit yang melapis-lapis dengan tidak ada tiap. Kita kalau tengok majlis-majlis orang besar bila mati perkahwinan itu dibuat susun kek besar, ada tiang kek kecil sikit, ada tiang kecil sampai 3 lapis. Dia ada tiang, tapi Allah punya hebat buat langit berlapis-lapis dengan tak ada tiang. Lagi besar pada buat kamu kata dia, lagi besar pada buat kamu. Tu macam mana kamu boleh berampak dengan aku? Tulis saya ayat itu dan kita buka minat berfikir. Yang mana bantah dengan aku? Yang mana bantah? Hampir kecil lah kata Allah. Lebih kecil daripada yang susah untuk melewat. Contohnya agas. Orang kenal kita letak agas. Masuk lagi kita tu agas. Agas itu lagi kecil lah. Lebih kecil bernyawa. Di mana letaknya jantung agas itu? Dan apa yang dimakan oleh agas itu? Dia boleh hidup, boleh terbang, boleh menggigit manusia. Yang manusia lari dengan agas itu. Lagi tu pun aku lewat. Tu pun nak lawan dengan aku. Bantah dengan aku kata Tuhan. Allah suruh kita fikir sampai sejauh itu. Macam mana apa? Bantah. Yang ada hanya perbantahan demi perbantahan. Coba kita baca. Duduk seorang-seorang buat banding, duduk seorang renung tengok. Antara nikmat Allah itu kebaikan Allah bagi kita segala seluruh rezeki dan nikmat dengan kesyukuran kita kepadanya. Buat banding kebaikan Allah pada kita dan keadaan kita yang kita balas dengan Allah. Saja dulu. Yang berkata di sini, banyak manusia yang tak tahu. Aku buat sebenarnya besar pada orang mereka. Hebat pasal langit tak ada tiang. Kalau kita nak buat bangunan apa bukan ada tiang, ada kalian tak lewat, tak diri. Tapi Allah buat langit apa? Bila di'amadin.
langsung terhadap dia. Sambung. Surah Ghafir, kita bicara surah Ghafir ayat 56 sampai seterusnya lah. Atau surah Mukmin. Jaga baik dah. Tentang dia cari surah Ghafir tak jumpa. Setengah Quran tulis Ghafir, setengah Quran tulis Mukmin, setengah Quran tulis Liqaw. Dia 3 nama dalam surah ini. Tuan kata wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidak sama orang yang buta dengan yang jelek. Tak sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat. Tak sama. Kita banyak untuk sakit orang yang maksud tersirat, kita tengok maksud yang tersurat sudah. Tak sama orang yang buta mata dia dengan jelek. Orang yang buta mata, orang yang jelek dia dengan. Itu dari segi yang tersurat. Yang tersirat di sebalik ayat itu, tak sama orang yang buta hatinya dengan yang jelek hatinya. Tak sama dengan orang yang mengerti dan tak mengerti. Tak sama dengan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak akan sama. Yang tersirat. Yang tersurat pun lama tak sama. Tangan tengok orang yang boleh hafaz Quran, dia tak boleh taranum. Tak semestinya qari yang mengajar taranum, tak semesti dia boleh hafaz Quran. Tak juga. Tak juga orang yang jenis boleh hafal Quran, dia boleh mengajar. Tak juga. Dan tak juga orang yang boleh mengajar, dia boleh membaca Quran. Tak juga. Mana takkan sama semuanya. Takkan sama. Orang yang boleh buat elektrik tak boleh buat rumah. Orang yang buat rumah tak boleh repair kereta. Orang repair kereta tak boleh repair motor. Tak sama. Takkan sama. Tujuan kata dia takkan sama orang yang buta dengan yang dapat takkan sama. Yang surah Fatir Tuhan kata tak sama orang yang dalam teduh dengan yang tengah perang. Tak sama. Tak sama orang yang hidup dan mati. Tak sama orang yang dalam gelap dan terang. Tak sama. Tapi bila pun tak akan sama. Orang yang jelek hatinya, dia sentiasa memikirkan tentang soal. Pertama, dia akan hidup menengung balik. Sehari dua lagi, kalau aku mati, aku nak mati dalam keadaan aku beriman atau kufur dengan Allah. Kalau orang yang buta hatinya, dia kata kakek lagu siapa boleh mati, lagu mana orang mati, dia jawab betul. Tapi kalau orang yang jelek hatinya, dia memang dia tahu kata mati, tapi nak tengok mati keadaan. Orang yang jelek hatinya, dia takut bila menghadapi saat-saat kematian. Kalau dia tengok hadis Nabi, Nabi itu ketika hampir wafatnya, dalam nazak dia pun, dia celup tanganlah berjalan, dia sapu kepala, dia sapu muka, dia kering. Ibu Aisyah ambil lah, sapu lagi. Dalam berjana boleh kering. Sambil sapu Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min ghamaratil maut. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada ghamaratil maut, daripada keadaan ombak terumbang ambing mabuk ketika menghadapi kematian. Itu Rasulullah. Orang yang jelek hatinya dia akan fikir sementara. Orang yang jelek hatinya dia akan fikir soalan-soalan kaitan dengan kubur, sama ada aku selamat atau tak, sebab berjumpa lagi dengan catatan daripada Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi, yang akal sahabat ini dibawa oleh maula dia, iaitu orang bantu dia yang bernama Hanif. Hanif sentiasa mengiring tuan dia. Kemudian Hanif bagi tahu dengan orang. Dia bertanya bagaimana Sayyidina Uthman serana kamu iring dia. Dia cerita satu benda. Dia kata, kana Uthman idza waqafa ala qabri baka hatta tuballa lihyatu.
Sesungguhnya Sayyidina Uthman ni dia kata, apabila dia melalui perkuburan, bila dia berhenti di kubur, dia akan menangis sehingga basah canggut dia. Kita pernah lalui kubur basah canggut? Pernahkah kita lalui air mata kita menipis? Tak. Tapi Sayyidina Uthman dia tabiatnya, dia akan lalu berhenti di kubur, dia akan sampai basah canggut, menangis sungguh-sungguh. Qultu, aku kata, ya Amirul Mukminin, wa pemimpin orang beriman, aku tengok pelik. Dia kata, idza nakarta al-jannah wan nar la tabki wa ta'ti bil haqq. Dia kata, apabila diperingatkan kepada kamu oleh Allah daripada Quran ni, cerita neraka, cerita syurga, kamu tak teriak pun. Wa tabki min hadha. Pasal apabila tengok kubur ni, dia jadi teriak je. Hanif sambung, Hanif kata, akhadha biman kibi. Dia pegang logo. Lalu dia kata, qala Uthman berkata, ya Hanif, wahai Hanif, anna Nabi SAW yaqul, sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, inna qabru awwala manzil min manazil akhirah. Kubur ni satu lalu yang pertama sebelum kamu jumpa dalam akhirat. Wa in naja minhu, bila kamu berjaya dalam kubur ni, fama ba'dahu aisar min, lepas ni kamu senang. Kalau kamu berjaya menjawab dalam kubur, lepas ni kamu okey. Wa man lam yanju, kalau kamu tak berjaya dalam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu min, lepas ni ke situ. Jadi kalau orang celik hatinya, dia akan teringat balik kata-kata Sayyidina Uthman ni, di mana dia bawa hadis Nabi yang bagi tahu kubur tu satu laluan yang kamu sebelum kamu dimakan. Kalau kamu berjaya dalam kubur, kata, kalau kamu tak berjaya, bapaknya kau. Jadi orang yang celik hati dia akan mikir soalan satu. Tanya tentang marah buka, dia akan tanya diri dia, siapa Tuhan kamu? Boleh kau jawab, insya-Allah Tuhanku. Sedangkan aku sikit saja aku zikir, Tuhan kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ada ayat dia. Yang Tuhan kata, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, ingatlah kepada Allah dengan ingatan sebutan yang banyak, dan bertasbihlah kepada dia, mensucikan diri dia pagi dan petang. Aku jangan berzikir kepada Allah. Dia jawab ke aku dah mengaji lama lah. Allah Ta'ala suruh aku bangun tengah malam, di hujung waktu dini hari pukul 3.30, pukul 4.30 bangun untuk tahajud. Sampai sekarang aku tak bangun. Itu macam mana aku nak jawab marah buka? Siapa Tuhan kamu? Aku nak jawab Allah Tuhanku. Perintah Allah aku bantah. Yujadilu fi, yang berkata yujadiluna fi ayatillah, mereka seringkali membantah dengan ayat Allah. Itu ayat Allah mahu. Wa minan laili fatahajjat, dan sebagaimana bertahajudlah kepada Allah yang perintah. Setiap orang Islam, kalau boleh jangan tinggalkan walau satu malam pun, jangan tinggalkan dalam salat tahajud. Aku tak tahu juga. Rasulullah pesan dan turunnya ayat wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Ketika sahabat tanya, Nabi pernah bagi tahu, Nabi kata jangan lupa 2 rakaat duha. Para sahabat tak nak tinggal tiap-tiap hari buat 2 rakaat duha. Aku dan Tuhan pesan wasyamsi wa duhaha. Mai lagi ayat wa duha. Aku tak pernah pun salat duha. Itu macam nak jawab tentang Allah Tuhanku. Ya, aku sentiasa bantah dengan ayat dia. Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang kamu dapat yang Allah bagi, infak balik. Aku bantah dengan Allah. Subhanallah. Itu jangan buat. Orang yang celik hatinya ngaku yang dia balik itu, dia cukup apa? Walaupun aku semayang, aku sujud, jumpa Allah, aku boleh cukup apa?
nabiyuka dan siapa nabimu Nabi Muhammad. Sedang aku yang kita baca awal tadi, Allah Ta'ala suruh kita selawat. Aku tak pernah selawatkan nabiku. Yang Nabi pernah kata sahabat, siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah selawat pada 10 kali. Dia lagi hadis, barang siapa disebut saja namaku di hadapannya, namun dia tidak pernah berselawat kepadaku, maka dia orang yang mendahuluiku. Aku tak selawat pada Nabi itu, macam mana aku nak jawab dengan hukum besok? Wama Nabi juga. Dalam kubur akan tanya, wama imamuka, apakah imammu nak Quran? Sedang aku tidak pernah menjawab isi Quran. Aku tak pernah tak Quran sebagai imam. Aku tak pernah membaca ayat dia. Aku tak pernah mentelah Quran. Cuba jawab. Cuba dong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia akan sama orang yang buta dan yang tak sama. Kalau orang yang buta hati dia kata apa? Semua orang kena. Kena. Dia pun kita balik. Kena. Ini. Marah. Tak kasar. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wal musyi. Takkan sama orang yang beriman dan melakukan amal soleh dengan orang yang berbuat kejahatan. Tak sama. Tak sama. Bila dia beriman, dia buat amal. Dia beriman, dia buat amal. Walaupun amal itu kecil. Kita baca atas sembahyang malam tadi, selalu kita kenal. Yang itu sunnah ya Ustaz. Yang itu sunnah ya Ustaz. Sunnah ketidak, Nabi hanya sekali sepanjang hayatnya, hanya sekali tertinggal solat tahajud. Besok dia qada balik. Itu sunnah. Kita baca sunnah yang biasa dan sunnah yang dituntut. Selain Jumaat, yang dituntut selepas daripada solat Jumaat itu, solat ba'diyah itu amat dituntut. Takwa. Solat sunat fajar. Walaupun ketika ulama takwa letak kita mata sakit ayat itu. Tapi kita jumpa solat sunat fajar. Ada yang mengatakan solat sunat subuh itu sunat fajar. Tapi ada ulama mengatakan ketika lagi seminit 2 minit nak masuk waktu itu, ketika waktu itu fajar pun, dan ketika itu solat fajar. Yang kita jumpa hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Baihaqi, Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad dan sebagainya. Mereka jumpa hadis yang Nabi pernah kata, solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita buka dengan satu hadis yang datang, yang sama datang riwayat Ibu Aisyah. Dia kata sesungguhnya Nabi tidak pernah tinggal solat sunat fajar. Sekalipun Nabi solat secara cepat-cepat, kadang-kadang lupa-lupa dia cepat-cepat masuk waktu sebelum Bilal ada, dia kata masuk cepat-cepat membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia rukuk dan sujud 2 rakaat, kemudian dia beri salam. Di mana hadis-hadis yang nampak itu Rasulullah. Itu macam mana jawab itu? Itu kata orang yang jelek hatinya lain, orang yang buta hatinya lain. Bila kita masuk itu sunatnya, itu sunatnya. Buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi orang yang jelek hatinya, walaupun sunat, dia nak tak tampung-tampung mana-mana yang makhluk-makhluk yang dia buat oleh Allah. Tak kasar. Orang yang beriman dan masalih dan orang yang berbuat kejahatan tak sama. Qalilan ma tatadzakkarun, amat sedikit sekali orang yang mengambil peringatan ini dan masalih. Yang ambil peringatan Allah di sini. Dalam Quran ada ayat qalilan ma tu'minun, sedikit saja yang beriman yang percaya Allah. Sikit. Yang berada dalam syurga pun Tuhan kata wa qalilun minal akhirin, sedikit jadi kepada golongan yang datang kemudian pun sikit dia. Memang sikit. Kita baca tentang saja dari satu soalan malam ini. Antara datang kuliah agama dengan serbu di rumah terbuka, tak mana-mana. Tentu menambah.
Tentu menempatkan. Ya. Tentang yang buat hari raya ketiga, rumah terbuka di Seri Bertanggung, saya difahamkan oleh seorang kawan yang dia beri. Dia kata kehadiran, dia kata di luar jangkaan. Dia jangka lebih kurang 5-6 ribu kehadiran lebih. Dia kata lebih kurang 10 ribu lebih. Ada kuliah 10 ribu. Tentu nampak sikit dia yang lebih beri. Sama sekali gaya dia. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya saat kiamat pasti tiba. Tidak ada keraguan dalam katakannya. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, tapi banyak orang tidak percaya. Dan kata saat kiamat itu tentu naik, tapi ramai banyak orang tak percaya. Kiamat yang akan dibentangkan seluruh kebaikan kita di sana, dibentangkan seluruh kejahatan sana. Tapi adakah kita buat persiapan di sana? Ya Allah akan bongkarkan semua. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Tuhan kata di sana nanti baru akan kami buka seluruh rahasia kamu. Seluruh rahasia kamu akan dibuka. Tak takut. Tak takut. Oh, kita cerita saat kiamat di tempat api. Saya di Tanjung Dawai baru ni, saya singgah di rumah sebab saya nak tadi jauh. Dia bagi package hari Jumaat 30 bulan itu Ustaz-Ustaz balik cuti. Jadi hari itu setiap usaha dia datang telefon kat saya. Dia kata nak minta jasa baik ayahnya. Ayahnya boleh main pagi ke malam, nak main dengan tengah hari ke malam. Saya kata 30 saya kosong, tengah hari pun kosong, malam pun kosong. Dia kata kalau gitu dia tak ayah nak ambil package lah. Tengah hari baca apa ke bang, malam pun dia ceramah. Jadi saya pun tak balik, saya nak balik ceramah, hingga dia bawa tak balik bukan ceramah, duduk situ. Kawan tu cerita anak dia, empat anak dia mengaji sekolah Cina, tanya kawan. Cikgu Cina bagi tahu dia bagi tahu saya. Cikgu Cina bagi tahu dia kata jaga-jaga dunia sekarang sudah semakin tenang. Cikgu Cina boleh bagi tahu dunia sekarang semakin tenang. Yang orang kita relax. Relax. Dia kata saat kiamat akan tiba, tapi tak ada siapa buat persiapan. Kiamat. Dia tahu dah selamat aja di sana. Tentang Subhanallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berdoa pada aku akan menerima permintaan baik kamu. Innal ladzina istakbaruna an ibadati, sombong daripada beribadah pada berdoa itu, sayadkhuluna jannatan wa dakhilin, akan ku umpal neraka jalan cara menyebut tinggalkan ayat itu. Kita lagi termasuk tentang hubungan kita dengan Allah. Allahul ladzi ja'alakumul laila taskunu fi. Tengok Allah punya baik kita. Yang kita nak bantah dengan dia tu, Allah bagi tahu lagi. Allah bahawa dia yang menjadikan pada kamu malam yang kamu merasa tenang untuk beristirahat di dalamnya. Malam ni, dah bagi malam tenang dia malam, relax, beristirahat. Adakah kamu pergunakan malam dengan sebagainya? Wa nahara mubsira, dan siang itu bersinar dengan sinar terang. Tuan-tuan, pernah orang dimotong letak waktu malam? Dari mana? Dimotong letak beroleh. Ada waktu yang pasal ke sebelah? Ada? Boleh jumpa? Ada tak dia? Ada. Dia boleh tengok. Allah punya baiknya, dia kita siang pun bagi terang, buat kerja pada siang, malam datang naik kuliah, bangun untuk beribadah kepada Allah, minta kepada Allah dan sebagainya. Kau benar. Saya mengajar di Taipei, di Kemuting. Ada satu malam saya balik juga sebab kuliah lepas menyari, lepas isyak ada ceramah dekat Batu Buah. Saya tinggal letak saya ke Malera.
Saya naik satu kereta Haji baru, naik di Batu Buah. Dia kata risau sangat dengan kawasan sini Ustaz. Tahu tak saya pun? Sebanyak kita keluar Taman Lela nak pergi ke Pekan Batu Buah, tak kurang 7 karaoke itu. Ada karaoke dia mula daripada pukul 9 malam sampai pukul 5:30 pagi dekat subuh kubur ni. Kita cukup risau Ustaz. Cukup risau. Ni kawasan sini Ustaz, kawasan yang 100% Melayu. Tu orang yang dia faham dengan agama, takut dengan kiamatnya, jangan pegang tu. Bab malam ni curut malam cari ilmu agama. Kita tak pandai sangat pun. Solat kita tak tahu macam mana, wuduk kita tak macam mana, bacaan tak tahu macam mana. Belajarlah. Malam kalau tenang, siang cari rezeki dan Tuhan jaga dia. Inna Allah la yudhillu an-nas wa punya dua kelebihan kata manusia, walakin aktsarun nas la yashkurun. Akan tapi banyak manusia yang tidak tahu bersyukur. Allah ni dia apa pun, dan banyak-banyak ayat dan cerita di mana pun ada ayat hujungnya la'allakum tashkurun. Contoh Rasulullah An-Nahli ayat 73. Tuhan bagi pendengaran dan hati ujung dia kata la'allakum tashkurun, akan bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 71, 72, 73 dia cerita ujung tu. 71 cerita pasal malam, 72 cerita pasal siang, 73 dia cerita nikmat siang dan malam. Ujung ayat kata la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah semayang malam dia bengkak kaki. Dia tanya, Ibu Aisyah tanya, kenapa susah sangat solat ni? Dia jawab, afalan aku nak ambil syakur. Salah kan penjawab yang bersyukur. Allah minta kita syukur dia. Tapi sini ayat itu kata banyak manusia yang tak tahu nak bersyukur pada Allah. Datangnya siang tak tahu bersyukur, datangnya malam tak bersyukur, dapat bini pun tak bersyukur. Tak ada bini, cari bini. Allah bagi bini, tak bersyukur. Ada orang buat bini macam bola, belum dapat ikan, ikan bola, ikan langkah ini dia dapat saya. Ya, saya buat tajam bini mesti tak sikit tajam sikit ni saya buat. Ada orang buat bini macam bola, ada orang buat bini macam buaya bertangkis tu, belum dapat, belum tiba kecil dapat tiba lompat semik dia. Ada orang buat bini tak bersyukur. Ada orang buat bini macam bola tambah, dapat dari mulut dia kena lambung-lambung lompat tiba yang tangan tu. Patutnya bini dia kena buat macam bola rugby tu, kan? Dia kalau orang tak orang ambil tak bagi you. Sampai nanti dia semua orang tak bagi you. Oh tak bagi. Lepas tu kalau ada peluk dia bawa bini pergi garisan penamat, makna dia jaga bini sampai ke akhir hayat tu, bila tolak lah. Itu mana orang yang mensyukuri dapat isteri. Nah, dia saya orang ni cakap ni sebab ubah suaranya. Ubah kata ni. Aku esok tidak malam tak dia ustaz kata mak. Abah tengok ustaz suruh. Ustaz sodakan bini tu. Nah, patut kena dulu kan. Ni kan yang bini dia macam apa agama Pirandi tau. Pinjam bini saleh tak bagi pun kena bagi ke. Pinjam siang ni dah malam tidak. Lebih pinjam bini lah. Pinjam bini tak. Mana boleh pinjam bini? Bini dia kena macam tu. Makna bersyukur. Tu tuan tadi walakin aktsarun nas la yashkurun. Banyak manusia yang tak tahu nak bersyukur. Tak dia kena buat ke tak? Subhanallah. Sambung sekali ya. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian Allah Rabb kamu. Kenapa kata dzalikumullahu ilahukum? Nah, kita guna ilah, dia guna Rabb. Sebab Rabb ni kaedahnya pencipta, pentadbir, pengurus,
pengurus, penjaga, pemelihara, pemurni dan sebagainya teruk. Dia yang buat macam tu, khaliqul syai', dia menciptakan segala sesuatu buat kamu, untuk kamu, khusus untuk kamu. Dia buat air, bukan Allah nak minum bagi kita untuk minum, membasuh, menyuci dan sebagainya. Dibuatnya kapas untuk jadikan pakaian. Dibuatnya sayur-sayuran, makanan, hidup dan sebagainya, semua dia buat untuk kita makan. Dia buat semua. La ilaha illallah. Oleh kerana Allah Rabb kamu, maka dia tempat untuk kamu menyembah melainkan dia saja. Fa'ana tu'fakun. Bertanya ni kalau begitu, kalau macam tu, aku yang mencipta segala sesuatu, aku yang mengurus, yang mentadbir, yang menjaga, memelihara, mengawasi, memurni, memberi dan sebagainya, aku yang bagaimana kamu dapat dipalingkan? Bagaimana kamu dapat dipalingkan dari kebenaran? Bagaimana kamu boleh memantau? Sudah tahu, saya bawa malam ini ada dua perkara yang tak pernah diceritakan oleh siapapun, iaitu tak takut dengan Allah. Ada dua. Yang pertama, takut nak jumpa. Yang kedua, yang pertama takut tak jumpa. Yang kedua, takut nak jumpa. Yang pertama, takut tak jumpa. Sebab kaedah kita guna la ilaha illa Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dia main Tuhan yang lain dulu, Allah main kemudian. Takut tak jumpa Allah, jumpa Tuhan ni. Yang pertama, jumpa hawa nafsu. Allah dia tak jumpa hawa nafsu. Yang Tuhan kata dalam Quran tu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tengok berapa ramai manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebab dia jadikan Allah sebagai Tuhan, tapi dia tak jumpa Allah, dia jumpa hawa nafsu jadi Tuhan. Tu saya kata tadi, hawa nafsu mau tahu mana? Hawa nafsu suruh dalam kuliah kan? Tak mau, kuliah pun pilih hawa nafsu tu. Kuliah ustaz ni okey, kuliah ustaz ni hawa nafsu. Tapi kalau saya tak makan, dia tak pilih pula. Dia serbu pi tu. Rumah terbuka bermula pukul 11.30, pukul 8.30 dan dipotong dah dia tak ada bagi sokong. Awal ni bagi tadi ada rumah terbuka di jalan yang baru ditengok beratok daripada pekan buat cepat tu mai sampai Abi restoran Abi Ahmadi kiri kanan tu tak kira orang masuk kamar lagi, tak kira yang bawah tu kedai makan lapang, tak kira nafsu dia rumah berdua lagu tu okey tu dia tak jumpa Allah di mana. Yang kedua, takut jumpa Tuhan. Yang kedua, syaitan. Yang kedua kata Al-Quran, Allah ta'budu syaitan, kamu jangan sembah syaitan, jangan ikut syaitan. Nampak dia tak jumpa Allah, dia jumpa yang itu, jumpa syaitan. Yang ketiga, jumpa manusia. Kaedah ulama ambil sebab Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dia menjadikan manusia sebagai Tuhan. Hanya berapa ramai kata manusia dijunjung, kata Allah dibuat. Bila kata perhimpunan ni kena pakai baju batik, semua pakai dia. Macam mana tak pergi? Itu tak ada duty. Tapi dengan Allah, dengan Allah, kadang-kadang main sembah Allah kena baju tu yang penuh dilalat. Kadang-kadang pakai baju pagoda pun yang berkarat. Nak jumpa Allah pakai lagu tu, tapi pun nak pergi kenal, tapi pakai cantik setrika ni. Jumpa Allah kadang-kadang baju pun tak pakai. Dia bukuk ni, tu sudah sampai ke okey. La ilaha illallah. Tu dia. Tu je. Dia biasa dia. Dia nak takut tak jumpa hal lain. Ada jumpa hal lain. Kemudian yang keempat, Tuhan ini harta benda. Ulama juga nasihatkan kadang-kadang memang ada manusia yang menuhankan harta benda, cari harta benda timbul. Dan yang kelima, berhala. Yang itu tak ada. Jadi maknanya tu dia kata tak ada, mana tak ada lima-lima tu, tapi dia tak jumpa Allah juga ni. Itu kata yang pertama, takut tak jumpa Allah.
Dia tak jumpa Allah, jumpa imam ni. Yang kedua, takut nak jumpa. Pasal apa? Pasal kita akan punya dosa banyak. Takut pula nak jumpa dia. Dah jumpa dah Allah, tapi takut pula nak jumpa. Cerita lah kita dah salah. Tak banyak. Masuk kerja kata pukul 9 misalnya. 8.30 duduk kedai tak apa. Bos tak malah 8.30 sebahagian masuk pukul 9. Tak apa. Dia bos lalu. Bos macam tengah. Kita pakai dengan bos. Okay. Kita duduk sembang alim saja sembang. Tengok-tengok dah 9.20. Bos tak di mana? Bos tak malah duduk tak minta. Betul itu. Bagi salam lah kita. Kalau bos bukan Islam, selamat pagi lagi. Morning. Tapi bagi bila kata morning, saja bos tengok jam. Kita ketak, bukan salah pun, tapi ketak pasal tak menepati masa. Itu sebagai contoh yang menimpa dengan Allah. Kurangnya kita zikir dengan Allah, kurangnya kesyukuran dengan Allah, lewat-lewatkan semayang, lewat-lewat ganti puasa. Itu semua salah. Bila salah, takutlah nak jumpa dia. Yang kedua, takut nak jumpa. Jangan tak nibat tauhid. Itu ada fa'an nak fakul. Bagaimana kamu dapat nibat kita? Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayati la yajhadun. Demikianlah yang dipalingkan manusia-manusia ini ialah mereka-mereka yang sentiasa membantah dengan ayat Allah. Selalu kita yang berpaling daripada kami ini, biasanya kalau tengok orang yang suka bantah dengan Allah. Bantah memang selalu begitu. Dia mesti dipalingkan. Hari ini ramai orang dah berani dengan Islam, dah berani dengan Allah hari ini. Dulu di Quran, lah ni semakin ramai yang berani dengan Allah. Ada ni contohnya Jumaat, ada ni dia lalu bui-bui tak singgah, masjid tutup. Kalau kita kenal dengan dia pun dia angkat tangan. Dia ramai. Berani kalau dulu lah zaman pok kita kan demam pun duduk di rumah tapi masjid pun dia duduk lah rumah sekarang dia dia tak keluar sampai kawan dengan tak nampak pun ni main tengok apa dia demam tak keluar malu orang kata tanglak orang kata tanglak jadi tak bisa dia berani nak dengan Allah ni berani sangat yang Tuhan melawan. Tentunya dirahmati Allah. Kita bersama sekali ya. Allahu alladhi ja'alakumul arda qarara. Tengok lagi hubungan kita dengan Allah yang kita berani lawan Allah. Allah kata Allah bahawa Dia yang telah menjadikan bumi ini tempat yang kamu tinggal, tempat yang kukuh. Qarar. Dia kita kata iqrar tu maknanya sumpah janji yang teguh, yang kukuh. Maksud kata qarar maknanya keras. Kukuh. Bumi tak lembek dah. Kalau bumi lembek ni bangunan ni tak hidup, kita naik motor kereta dah tenggelam. Keras. Tanah benda lembek pun bawah tu keras. Kau tenggelam, misi padi tenggelam dah keras. Bawah tu keras. Nampak tak kata kami jadikan bumi yang kukuh. Betul ikrar, dia kata ikrar qarar dia. Kadang-kadang orang asing yang tak terima pun dia guna ikrar juga. Dan kita tengok bahasa ikrar. Kalau Hindi pun kata ikrar, kalau Punjabi pun kata ikrar, kalau Urdu pun kata ikrar. Yang kata orang Melayu kata ikrar. Orang Melayu kata ikrar, bukan ikrar, iqrar. Ikrar dan coba jadi bahasa kita buka bahasa Malaysia dan buka dalam buku qalbu ni dia kata kalbu kan K-A-L-B-U kalbu tu anjing tau dalam bahasa Arab hak lambak kalbu tu anjing kalau kau lambak qalbu tu baru malam ni ini lebih ikrar jadi payah pupuk. Jadi maknanya Tuhan cuma yang nak lawan aku cuma tengok bumi, aku buat kukuh tak yang apa boleh duduk, apa boleh cucuk tanam, apa boleh berjalan sana sini. Kau nak lawan aku. Lawan. Wasamaa binaa, dan kami buat langit itu satu binaan yang tinggi di atas kamu. Cuba langit tu nak matahari, tak mana bulan, tak mana bintang tu nak jalan lagi. Aku buat tinggi.
Pun paling awal lagi. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan aku membentuk kamu dengan sebaik-baik bentuk. Manusia akan buat dengan sebaik bentuk. Semua sama yang manusia sebaik bentuk. Cantik. Pun awal lagi. Wa razaqakum minat thayyibat, dan aku bagi rezeki dengan rezeki yang baik-baik. Aku tak suruh makan ulat, aku tak suruh makan najis macam haiwan. Aku suruh makan yang baik-baik. Pun hampa tak lawan aku juga. Tak habis-habis hampa lawan aku. Tak habis-habis. Itu dia kata, dunia ini semakin berani lawan Allah, semakin berani lawan Allah. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu Allah tetap menjadi Rabb kamu. Sekali lagi diulang. Fatabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang mencipta alam, mentadbir alam, mengurus alam, menjaga, memelihara, mengawasi alam ini, memurni rezeki dan nikmat pada alam ini. Itulah Rabb kamu, Allah. Rabb kamu Allah. Itu dia. Baru bertiga hari empat ada orang baca empat di rumah sana. Dia cerita dia pergi mengaji tariqat di mana, kata saya jumpa tempatnya. Tok guru tu suruh ajar zikir ni. Bila saya tanya dia, bila Tok guru tu kata bila. Dia kata saya tanya Tok guru tu pasal apa, kata bila. Dia kata kena sebut bila banyak sikit, sebab di akhirat besok dia sebut bila banyak. Esok kita macamkan pancang bila tu, kita boleh pegang bila mana pun, dan kita tak akan masuk neraka. Dia kata kan ada bila. Saya kata ya. Lepas tu saya buat lawa pula. Saya kata bila punya buka, bila apa lah, tak tahu kalau dia. Saya kata setakat yang saya mengaji, tengok kitab di rumah saya ni, saya tengok kitab di rumah saya 2,200 buah kitab dengan 12 jenis hadis yang ada di rumah saya. Saya tak jumpa kata bila yang Nabi sebut Allah suka 4 perkataan dan zikir kepada dia. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Yang ni saja yang Allah suka. Saya tak jumpa bila tu. Lepas tu makcik duduk lagi lah. 2-3 hari tak pergi kan. Pasal saya pun rasa pelik lah. Kalau makcik sedap banget. Lepas tu sebelum dia keluar rumah, saya melawak lagi dengan dia. Saya takut esok kalau tak dapat bila, Allah ambil bila tu cucuk belakang kita. Lepas tu dia nak lagi, dia kata kalau gitu tak usah mengaji. Dia kata kalau makcik dia tu sengaja. Mana ada, tak ada ucapan yang ada 4 hadis. Saya kata makcik buat 4 ni. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Ini ucapan yang disukai oleh Allah. Buatlah yang itu. Atau berzikir dengan nama dia. Saya kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudus, semua sampai As-Sawud. Buatlah zikir dengan nama dia. Jangan lebih pada itu. Macam-macam tuan ini. Saya jumpa pelik-pelik lah. Dulu di sini pelik-pelik, balik sana pun pelik-pelik. Lama-lama saya beli pelik pun. Dia kata Allahu akbar. Bersama lagi. Huwal hayyu la ilaha illa, dialah yang maha hidup dan Tuhan yang lain untuk kamu sembahkan dia. Fad'u mukhlishina lahu din, maka berdoa kamu memohon ikhlas terhadap agama. Mana bila saya berdoa ada keikhlasan di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan semesta alam. Mana puji Tuhan yang milik Allah. Puji milik Allah. Kita baca doa pun kita sebenarnya kita ambil dari surah Yunus. Doa yang kedua, bentuk doa. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Surah Yunus ayat 10. Surah mereka dalam syurga. Orang yang masuk syurga habis semua dah keputusan. Semua yang neraka-nerakanya, yang syurga-syurganya tak ada daripada macam seorang pun tak ada. Maka orang yang masuk syurga dia kata apa ke Allah? Dia kata subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Allah membalas balik kepada penduduk syurga. Dia kata apa? Salam.
Sejahtera kamu semua, okey? Duduk sini, sejahtera. Kamu tak diganggu lagi lah. Kamu tak dijilat oleh penakara. Kamu tak dapat duduk sini sebagai sejahtera. Dan bila Tuhan kita salah, dia jawab balik pula ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Sebab itu kena wajib kata alhamdulillah. Mensyukuri nikmat coba bangun pagi, alhamdulillah. Tak mau kata panjang-panjang pun memandangi alhamdulillah. Panjang lagi usia aku. Dok minta kata ya Allah panjangkan usia sampai dapat menyambut Idul Fitri. Lepas sampai besok dah 3 tahun, alhamdulillah. Minta lagi ya Allah bagi habislah sampai esok. Tiba-tiba 1 Zulkaidah hidup lagi, alhamdulillah. Patutnya begitu. Betul kena kata alhamdulillah lagi. Asyik bangun alhamdulillah. Nida mengeliat anak dia baca kopi, la ilaha illallah, so baca kopi. Dan ke baca kopi tak tahu sebab 31 hari bulan saya ceramah di Kuala Kangsar. Malam tu dia kata, ustaz, kawan kita Allah uji dia. Awal di antara kesemuakan dan kesedihan pada hari yang sama. Macam mana saya kata? Idoklah dia. Balik perok dia, orang sana balik perok. Idoklah. Hari ini dia dapat menantu. Menantu lelaki. Pukul 1.45 Allah ambil anak dia jatuh. Tengah-tengah mengangkat barang, jatuh. Bawa ke hospital Kuala Kangsar. Pukul 2 meninggal. Tuan ni dapat menantu lelaki, Allah ambil anak lelaki. Hari yang sama. Kalau kita bercerana tadi, susah nak terima orang. Tapi dia okey. Lepas tu kalau begitu dia kata yang seronok dia ustaz. Tak ada nampak muka sedih dia. Senyum je kata dia. Tak ada nampak sedih. Dia melayan tahu macam biasa. Sampailah kita simpan dia mungkin 6 kali. Wajah dia selamba dia ustaz. Tak ada apa-apa. Seronok tengok muka dia. Hati kita tak tahu cara dia. Saya kata itulah tandanya. Dia awak tak nak cakap apa-apa, awak tak tahu cara. Saya kalau pergi sana masuk Perak je, pakat masuk Perak lah. Apa tidaknya sebulan 6 kali 7 kali tu biar atau demo tu saya buka cawangan satu lagi tu. Bisa cari dia satu lagi sini, dia terkerak tu sini ada balik-balik kakak sangat dia hidup dia. Satu dah cukup, tak apa nama, tak tahu dah sekarang dia macam mana dah. Tak habis kelihir. Satu pun tak larat kelihir dia dulu. Itu dia kan, Tuhan uji sampai dengan itu. Tapi tetap mengatakan alhamdulillah. Yang mana dia kata? Alhamdulillah. Dapat menantu pun alhamdulillah. Anak Tuhan ambil pun dia kata alhamdulillah. Kalau kita lari masuk bilik sama perempuan, ayah tak mau layan tamu ayah. Tapi itu dia. Baik, sambung satu lagi dalam Nabi San. Qul katakanlah kepada hamba-Ku, kepada umatmu, inni nuhitu an a'budu alladziina tad'una min dunillah. Sesungguhnya aku melarang kamu. Dua larangan. Yang pertama dalam kaedah menyembah, jangan selain pada Allah. Yang kedua, kaedah berdoa juga jangan memohon kepada selain pada Allah. Dua kali. Yang pertama, jangan sembah selain pada dia. Yang kedua, bila kamu nak minta tolong, jangan kepada selain pada dia. Minta kepada dia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, tak tolong dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta bantuan, mintalah bantuan dari Allah. Itu dia. Mintakan dia aja. Lambat atau cepat, itu kerja dia. Saya pun hari ini Tuhan uji, alhamdulillah, Allah selamatkan. Semalam saya balik, kenapa aircon tak boleh? Saya buka tapi tak ada angin. Saya tutup balik aircon, buka sikit nak bagi angin masuk, tak apa. Tadi nak balik main tadi, saya pula buka aircon ketiga tadi, saya buka balik, kenapa aircon tak boleh? Tutup balik. Sampai di kedai aircon, dia buat tengok aircon tinggal sikit lagi nak lorong dia punya kompresor tu, dia punya kaki dia patah. Sikit lagi dia jatuh yang tu, dia berdai dengan kipas, dia berdai dengan alternator, lingkup enjin tu, itu dia.
Yang tu baru betul-betul BMW banyak pengeluar kawan. Kalau dia tak salah, dia kata, bos, ini soal dosa bos, soal apa yang kaki terbuka semua, tukar. Ingat main dia tengok cucu demam di tahun. Main sini. Tak berapa minit, anak telefon, bapa tak payah main bapa. Jalan masuk tawai banjir. Tak apa. Okey, esoklah tak. Allah selamat semua. Memang kita tak tahu yang ini bila kita baik dengan Allah, Allah sentiasa akan tunjukkan dulu. Itu cerita dia. Ada ayat yang kata inna lanansuru walladzina amanu fil hayati wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan sentiasa menolong Rasul kami dan menolong orang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan kami menolong untuk menyelamatkan dia pada hari kebangkitan sebagai saksi. Menangkan selamat di dunia pun tolong, di akhirat pun tolong. Itulah janji Allah. Baik. Makna kata dua tadi oleh tutup ayat ini. Yang pertama, bila kita sembah, jangan sembah yang kata tadi, sama ada sembah hawa nafsu, syaitan, manusia, harta benda, apa tak lagi berhala. 5 benda cukup. Yang kedua, bila minta tolong dengan dia, jangan minta tolong pasal 2 benda. Karena benda ini lama ja'ani al-bayyinatu min rabbi, setelah datang kepada keterangan yang jelas daripada Tuhanku, wa umirtu, dan aku diperintahkan an uslima li rabbil alamin, supaya aku hanya menyerah diri untuk Tuhan semesta alam. Saling kepada Allah saja, jangan serah kepada dia. Nah, jelas pada ini cerita bagaimana Al-Quran sentiasa mengajak kita ada hubungan kita dengan Allah. Jangan lupa dia. Oleh hal ini saya ulang kali, banyak yang mahu aduh, saya balik malam tu dah cukup dah perbantahan dengan Allah. Alangkah baiknya kalau ajar budak-budak main semayang ajar ke, buat qiyam lail ke, mana mereka kan semua udahlah 30 bulan sebelum saya keluar main baca khutbah pukul 10.30 pagi, budak-budak sekolah berkumpul di masjid Tunjang. Budak sekolah atas menengah ni berkumpul buat kayuhan merdeka, bubuh bendera di budak-budak biasa dah selit mana pun tak apa, di selit yang tak tengkuk ni duk kibar-kibar. Lepas tu di basikal tu bubuh bendera lagi macam-macam. Jadi basikal ada yang melantak congik tu macam-macam. La ilaha illallah. Fikirlah dalam pokok main 10 pagi bawa budak buat tahan apa nama sembahyang duha di masjid, lepas tu baca yasin, lepas tu buat bila solat hajat lah. Jadi buat bisa bilang budak tu alangkah baiknya duk bangku situ. Kesannya kita saja kan. Mana bagi budak keluar free. Tahan. Dan kita nak mereka cakap apa? Ya dia apa bukan. Nah, itu dia. Kita pun tak buka Hot FM lagi. Hot FM lagi kan. Nah, dan kita cakap tu kata insyaAllah. Nah, cakap tapi tak cakap insyaAllah. Apa yang berdidik anak-anak generasi bawahan untuk mendekatkan apa yang kata balik malam tu naik motor lagi merdeka lagi pukul 12 malam loh pening. Lepas tu pukul 12 tengah hari sementara nak pergi ke Biara hak motor semalam juga tu daripada kapan pergi ke mana tahu siasat yang dah bagi 20 cakap Omeh ya Allah ya Allah di mana ya. Cobalah kita cuba didik generasi, sebab mereka pengganti pemangkil dan pengganti kita. Mereka kesenangan daripada generasi kita. Didiklah anak baik-baik. Didiklah baik. Saya pun kemarin ada sahabat dapat cucu perempuan. Dia tanya doa apa yang patut dibaca Ustaz. Saya tak balik saya kata yang pertama doa kebaikan dunia akhirat bagi cucu tu. Yang kedua dia cucu kembang tu 2 bulan kembang. Dia kata yang kedua saya kata berdoa kepada sebagai perintah solehah. Yang ketiga didik menurut undang-undang Islam. Kata dia datang balik, terima kasih atas nasihat Ustaz. Itu yang penting. Selak ni Allah kata baca surah tengok TV pun takut. Datang dia soalan apa tahu dia tak berani
ayat Iblis Allah baca dengan cerita. Subhanallah. Di saat itu mudah-mudahan kita bisa insya Allah pada bulan depan sambung balik kita apa artinya mengenai Islam, sambung balik kita bisa mukadimah bisa berkaya ini tulis semangat sikit bagi nampak kata hubungan kita dengan Allah jangan ringan. Ni kita bulan puasa yang apa? Bulan puasa cukup rapat dengan Allah sebelah Allah. Bila bulan puasa cukup Allah Allah dengan ibadahku kan. Jadi tak mau biar kita bersihkan seakrab dengan Allah dan kita dulu. Mudah-mudahan kita dibuat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabarakatuh. Rabbana amanna waqina warhamna wa anta alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa'ina ukhra aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Jazakumullahu khairan fastaghfiruhu fa ya fawzan mustaghfirin wa ya najata ta'ibin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.